Bagi saya adalah Anwar Ibrahim tu sendiri bila mana banjir di Kedah. Bila mana banjir di Kedah dia Dia cakap politik muka lagi. juga. Dia nak panaskan lagi ni Babi dia. Aku baru tadi nak slow nak tonkan Baru nak sopan baru nak sopan. Terus. Terus. Baik. Nah, mana pergi Isman? Man. Itulah, jangan sebut nama Anwar, kena sepak di sini. Aduh. Tapi saya just Cooper saya cuba elak live kita ni untuk menyalahkan mana-mana pihak yang kita tahu beberapa minggu lepas kenyataan yang sedikit angkuh yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita tentang isu banjir ni kan. Tak apalah, kita ambil itu sebagai pengajaran bersama dan saya yakin beliau Perdana Menteri kita juga sedia maklum sebab beliau pun terkandas dalam hari Selasa lepas hari Selasa kemarin. Tahu kan, sesi parlimen ditangguhkan, sesi PMQT ditangguhkan sekejap kerana Perdana Menteri sendiri tersekat dalam keadaan banjir. Umar Kak Umi kat mana banjir Paras Pinggang tu? Sebab sekarang ni banjir bukan di Selangor, di Kuala Lumpur saja, bukan di Kedah saja, di Johor, di Perak, di Pahang. Gerik Perak betul, Perak pun sedang berlaku. Saya nak fokus di Selangor dahulu sebab kita berada di Selangor. Kerajaan negeri telah memperuntukkan 482 juta untuk 41 projek tempatan banjir. Namun 9 daripada projek ini dikenal pasti bermasalah dan dikategorikan sebagai projek sakit kerana tidak disiapkan dalam tempoh ditetapkan. Saya difahamkan sepatutnya beberapa projek tempatan banjir ini patut siap pada April 2024. Sekarang dah bulan 10, maksudnya dah bertangguh banyak projek-projek tersebut termasuk di Sungai Buloh, Ijuk. Alright. Azhar kata, alah Anwar cakap angkuh kau nampak, yang lain-lain maki PMS kau tak nampak, kau pujilah pula. Azhar, sebab apa saya kata penting kita nak lihat Anwar? Sebab Anwar tu Perdana Menteri. Itu je. Kalau Anwar tu bukan orang lain, lantaklah nak cakap apa. Tapi he is our Prime Minister. Bila bercakap angkuh sebegitu, ia tidak baik untuk sebagai seorang pemimpin yang besar. Itu saja. Sebab dia adalah Perdana Menteri Malaysia untuk Malaysia. Okey? Jadi benda itu tak perlu dipolitikkan dan bila kita berbicara soalan kita kena telus. Kan? Jadi kena telus tentang contohnya projek-projek sakit yang berada di Selangor ni, di Sungai Buloh, di Ijuk, Sungai Kayu Ara, Sijangkang, Sungai Kandis, Sungai Kembong, Taman Mutiara. Dan saya baca laporan daripada berita dan Sungai Pinang. So ada banyak projek-projek yang sakit yang tak diselesaikan, yang hampir beratusan juta duit rakyat sakit, dan ini sangat membimbangkan kita lah. Kerana ia bukan sekadar perkara yang kita boleh buat main-main. Baik, jadi sebab dia melibatkan duit rakyat, okey. Proses kedalaman sungai ini melibatkan duit rakyat, melibatkan. Saya nak tanya, selain Anwar, siapa lebih layak daripada beliau untuk jadi Perdana Menteri? Letak jawatan, insyaAllah kita tahu siapa akan jadi Perdana Menteri. Jangan risaulah. Kan, kenapa awak nak risau? Bukan urusan awak nak lantik Perdana Menteri. Tuan Haji, terima kasih banyak. Urusan lantik Perdana Menteri adalah urusan yang di-Pertuan Agong. Baik. Kita fokus banjir. Jadi jangan pening-pening kepala. Biarlah dia dengan keangkuhan dia. Allah dah uji dia pun dengan keangkuhan tu. Landa Selangor, KL, sekarang ni Johor, Perak, Pahang. Perak pun tengah teruk sekarang ni banjir. Baik. Jadi itu yang berlaku. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Steven. Sabar Steven. Semua marah. Okey, sabar. Okey. Kita bagi tahu kawan-kawan semua. Pada kali ini kita nak bagi tahu sebab agak sedikit canggung sedang yang berlaku tentang persediaan bagaimana kerajaan hari ini untuk menghadapi musim banjir yang berlangsung pada hari ini sehingga dikabarkan sehingga November, Disember. Kalau kita boleh baca laporan berita ataupun Jabatan Meteorologi sendiri. Jadi kita perlu lihatlah perkara dari sudut yang lebih serius kerana kita tak boleh politikkan isu ni sebab banjir ni kalau belanda banjir kita yang siapa pun kita akan kena banjir kan. Contohnya Sungai Serai. Sungai Serai itu adalah memang kawasan banjir. Kawasan Sungai Serai Hulu Langat ni memang kawasan banjir. Memang kita maklum zaman BN pun macam tu dulu lagi. Kita tak salahkan siapa-siapa lah sebab dia memang kawasan tu kawasan yang sedikit rendah berbanding dengan lain. Alright, Farid
banjir dah surut lah weh, sembang hal bajet. No, saya takkan sembang bajet sebab bajet ni bukan bidang kuasa. Kita tak fokus tentang banjir kerana banjir ni adalah perkara yang melibatkan seluruh rakyat. Baik. Boleh Farid saya kalau nak hal bajet tu boleh tempat lain lah. Boleh tolong share tolong share dahulu boleh tak? Tolong share dahulu live kita. Terima kasih banyak. Banjir makin surut. Betul, makin teruk adalah saya setuju tu. Terutamanya di kawasan-kawasan Perak, Johor, Pahang. Okey, jadi itu semuanya kawasan-kawasan yang sedang melanda banjir. Kalau kita lihat sebenarnya banjir ni yang teruk ialah selepas banjir tu. Betul tak? Dahsyat ke Sufi, sakit lagi. Saya kaki sakit lagi ni. Tapi kita tenang saja. Sebab saya nak kena buat juga live ni untuk berkongsi maklumat kepada anda semua. Okey. Apakah faktor-faktor banjir? Betul. Ingat tak banjir Perak yang dekat ada budak lelaki tunjuk gambar dekat mana tu Dia tunjuk kat TikTok kan. Sampai atas bumbung tu banjir tu teruk. Perak. Jadi kita minta supaya kawan-kawan kerja di Perak supaya lebih berhati-hati lah dalam situasi sekarang. Sebab dia macam berkait-kait. Mula-mula di bahagian utara sebelah Kedah, Perlis dengan utara Perak dan juga Pulau Pinang. Banjir kan. Dia turun ke belah Selangor, KL. Kemudian dia dah mencapah sampai Johor, Perak. Okey, sedang Pahang juga ada banjir. Jadi itu yang betul, Gerik sampai pinggang tu kalau pemati komen. Terima kasih banyak. Kat Melaka tempat yang tak pernah banjir pun banjir. Kat mana tu kat Salwa? Sebab saya lihat contoh di UM. Kalau kita di Kuala Lumpur, Universiti Malaya pun banjir juga. 2 hari lepas kan yang viral video di TikTok, kita pelik lah. So satu perkara yang sebab UM tak silap saya agak tinggi kawasan dia. Jadi satu perkara yang kita lihat lah satu perkara yang dia banjir satu part, cuma selepas banjir tu lebih penting tentang bantuan nak bersih rumah, kerugian. Tahun lepas saja 2023 angka kerugian yang dialami oleh seluruh kawasan di Malaysia ni akibat banjir mengikut laporan sebanyak 755.4 juta. So satu angka yang cukup besar kesan daripada banjir yang berlaku sepanjang tahun 2023 dan 2024 ini. Banjir ni bukan benda yang baru, bukan benda yang kita kena tiba-tiba nak fikir, bukan. Dia satu perkara yang patut kerajaan kita pada hari ini perlu lebih serius sebab kita lihat banyak projek sakit. Okey, kalau kita lihat beberapa faktor berlaku banjir Lebah Kelang ni, nombor Pak Su betul, tak ada pembalakan pun banjir. Itu kata-kata Menteri Besar Kedah tu, tak apa. Saya tak nak panjangkan bab tu. Saya nak fokus di Selangor di Lembah Kelang ni terutamanya. Perkara pertama menyebabkan faktor utama sebab banjir adalah pembangunan yang melampau. Kita faham. Sebab bila pembangunan melampau ni menyebabkan kita kata banyak tar, banyak dikonkritkan. Jadi serapan air hujan ke tanah tu akan berkurang. Yang meningkatkan air tu mengalir di permukaan. Menyebabkan bertakung air, berkumpul air menyebabkan banjir. Banjir kilat lah terutamanya. Itu antara faktor utama di Lembah Kelang ni. Menjadikan satu wake up call kepada seluruh yang berhormat kita, Menteri Besar Selangor, siapa lagi di BKL, semua ni betul. Selangor kena teruk kali ni banjir, betul. Saya setuju tu. Saya melihat perkara ini sangat perkara yang cukup membimbangkan sebab ada banyak kawasan yang tak patut banjir tapi banjir. Tapi tak apa. Dan faktor yang kedua menyebabkan banjir di Lembah Kelang ni, saya fokus Lembah Kelang dulu kawan-kawan, ialah sistem saliran yang tidak mampu menampung saliran air tu. So saliran air sebab banyak perkara kita dah buat pembangunan menyebabkan sistem saliran longkang dan sebagainya. Ini juga antara perkara dari punca tanah runtuh yang disebut oleh Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari pada semalam 16 Oktober tentang tanah runtuh di Taman Melawati. Memang betul-betul dekat dengan kawasan kami tu, dekat dengan Pasti Hidayah 2. Betul-betul dekat dengan Pasti Hidayah 2 tu. Tanah runtuh tu bukan disebabkan pembangunan yang melampau seperti dilaporkan berita, tapi disebabkan oleh saluran sumbat. Saluran sumbat ini yang disebut oleh berita, yang disebut oleh sendiri oleh Menteri Besar Selangor. Jadi sebab apa jadi banjirnya host? Saya sebut tadi, yang pertama tadi pembangunan melampau di Lembah Kelang, terutama Lembah Kelang. Dia kawasan-kawasan berbeza-beza lah. Okay? Dan juga sistem saliran. Saya kata pembangunan melampau, contohnya di bahagian setir alam,
banyak dinaikkan bangunan-bangunan menyebabkan sistem saliran tak mampu nak tampung dengan meningkatnya meningkatnya, betul, saliran air, saya setuju tu. Meningkatnya orang ramai, orang bertambah ramai, bangunan bertambah orang, tapi sistem longkang, sistem saliran tu tidak diperbarui, tidak mampu untuk menampung apa yang sedang berlaku. Dan juga nombor 3 ialah perubahan iklim, hujan lebat yang tak jangka-jangka. Semua kita tahu, kita ada monsun, timur laut dan sebagainya. Ini sedang berlaku kepada negara kita. Dan juga faktor-faktor lain adalah limpahan sungai dan sebagainya. Sebab limpahan sungai ni penting. Sistem pemerintahan sungai. Betul Kak Salwa, itu kalau di Kuala Lumpur tu lah. Kuala Lumpur tu masalah sampah. Selangor pun sama. YB Ijuk, YB Jeffrey Mijan. Bukan. Pak Lang Asun akibat penjilat, saya rasa tidak lah. Janganlah macam tu. Kita live ni cuba sikit positif. Kita janganlah nak mengutuk siapa-siapa saja. Kita cuba to be fair lah, fakta-fakta kita tak bentang lah. Cuba kita bincang. Sebabnya yang penting, saya setuju tu. Kenapalah Sufi sopannya? Saya bukan apa, bukan sopan. Pak Su, saya bukan tak nak sopan. Saya bukan cuma tak nak ni, saya cuba nak straight sikit kita punya perbincangan supaya lebih berfokus dan ada objektif nak menyelesaikan masalah ni. Terutamanya dalam konteks Lembah Kelang ni, saya nampak sudah sampainya pengurusan sampah, saliran-saliran pipe tu inilah perkara-perkara yang perlu difikirkan oleh kerajaan pada hari ini. Saya setuju Melo, harap hentikan pembangunan kesian kat bumi. Saya setuju. KL memang tak ada masalah lain. Siapa nama tu? Water flow, betul lah tu. Sahabat saya ni, Papa Berry. Sahabat saya, terima kasih Papa Berry. Cakap tengok cermin baru tahu siapa kita. Betul, insyaAllah. Saya setujulah. Kita kena setuju, kena akui. Kita duduk KL kan. Memang itulah masalah kita berdulu lagi. Pembangunan tidak seimbang. Dan inilah sebab PBS channel. Jadi kita nak naik ke bro? Dah naik ke? Segan nak naik. Lama tak live kan? Nak naik boleh lah, request lah. Saya jemput, invite. Saya masih sembang sekejap. Saya tunggu Ikman juga ni. Live kita ni. Alright. Naik. Alah, kenapa macam ni? Ya. Terparik lah, no problem. Dah lama tak live macam ni lah. Dia setting tu dah lari. Tak apa, no problem. Alright. Sembang. Semua Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ini dekat bumi Perak pun tengah hujan juga sebenarnya. Betul. Dan difahamkan beberapa kawasan di Perak juga air dah mula naik Dan Kuala Lumpur of course lah sejak hari Selasa itu membawa sampai ke Rabu dan juga hari ini juga beberapa kawasan telah naik air dengan teruknya. Memanglah dekat Kuala Lumpur ni kategori klinya kita katakan dia bukan banjir bermusim tapi lebih daripada banjir kilat. Banjir kilat betul. Dia banjir kilat. Cumanya banjir kilat ke banjir musim ke apa-apa ke, memang agak suka dan agak mudah untuk kita mencari salah, kan? Setuju. Tetapi kita tak nak buat style PMX yang menjadikan banjir itu sebagai satu bahan politik. Kita nak cuba cari solusi. Sebab bila banjir ini melanda, dia tak kira engkau penyokong merah ke biru ke hijau ke coklat ke apa, dia tak kira. Engkau ni orang Pakatan Harapan ke Barisan Nasional ke PAS ke Bersatu ke, dia sapu je. Tahu? Jadi kita nak seru jugalah. Saya nak seru terutamanya pada PMX, nak seru juga kepada semua yang berada kat sini dan juga kepada mereka yang mungkin akan menonton itu pula jadi menyantun live ini pada masa-masa yang akan datang. Kok ada sambungan ke apa ke, kalau Sufi ada post kamu ni kat YouTube dia ke apa-apa ke, kita just stop politik-politik yang tak cerdik ni. Sebab sekarang masalah banjir is all about people. Bencana alam, betul Kak Salwa, benda ni bencana alam tau. Bencana alam ni saya suka tahu sebenarnya dengan apa yang Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mat Nor cakap dekat mangsa-mangsa banjir dekat Kedah ketika beliau melawat mangsa-mangsa banjir tersebut. Beliau kata mudah je, tak ada siapa yang nak minta banjir. Setuju? Tak ada siapa yang nak minta bencana alam ini jadi kat dia orang. Tetapi perancangan Allah, aturan Allah itu cantik. Kita boleh buat apa saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita boleh buat projek tebatan banjir, kita boleh gali sungai sedalam-dalamnya, kita boleh buat everything lah.
Tetapi at the end of the day, kalau Allah bagi, tadi cantik dari Sufi yang double tu kan, dua orang tu. Ya. Tapi kalau Allah kata benda jadi, benda jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lakum fayakun. Kan? Kalau Allah kata benda jadi, jadi. Itu je isu kita sekarang ini. Masalahnya bila kita ada sesetengah pihak yang mempolitikkan banjir. Oh, kalau banjir je pembalakan. Kalau banjir je tak gerti nak urus negeri. Kalau banjir je tak gerti nak urus lagi kau nak simbang banyak. Macam tu lebih kurang kan. Benda-benda macam tu yang menyakitkan hati. Sepatutnya sebagai seorang pemimpin, kita nak cakap ni umum sebagai seorang pemimpin, sepatutnya anda kena lebih ada empathy. Banjir ini benda yang kadang-kadang bukan nak kata kita tak elak, tapi kadang-kadang kalau benda nak jadi, jadi juga. Contoh terbaik sebagai katalah kita ni bawa kereta dengan penuh sopan santun dekat jalan raya. Tak langgar langsung undang-undang jalan raya. Kan, bawa kereta pun cantik 80-90 km sejam. Kan, kita tukar lorong pembagi signal. Kita tengok kiri kanan depan belakang cermin sebagainya. Tapi kalau Allah takdirkan kita aksiden, tiba-tiba pula datang pemandu mabuk seorang, hentam kita daripada muka depan, jadi juga. Jadi benda macam inilah yang saya nak ajar, saya nak didik, saya nak bagikan pandangan kepada semua, terutamanya pemimpin negara, supaya jangan jadikan banjir ini sebagai satu bahan politik. Macam dekat Kuala Lumpur. Okey, banjir dekat Kedah itu bukan tiap-tiap hari jadi tau. Bukan hujan jadi, tak ada. Banjir kat Kedah yang baru-baru ni tu, yang PMX jadikan sebagai bahan politik dekat Stadium Axiata tu, itu terjadi kenapa? Kerana tempias ataupun ekor taufan yang melanda selatan Vietnam. Yang mengakibatkan juga fenomena air pasang besar. Tahu? Itu menyebabkan kawasan-kawasan dekat Kedah masa tu banjir teruk. Okey? Tapi Kuala Lumpur, saya orang Kuala Lumpur. Sufi pun basically-nya orang Lembah Kelang. Saya orang KL. Kuala Lumpur ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, silap-silap kita terkencing sikit pun banjir dah. Punya teruk salurannya Kuala Lumpur ni. Hujan sejam 2 jam dah risau. Habis, hujan tak payah sejam 2 jam Sufi. Setengah jam direct non-stop, memang banjir. Macam contohnya kan, pada hari Rabu, banjir dekat kawasan Jalan Parlimen sebagai contohnya. Jalan Parlimen, sorry. Dekat Bayan Rakyat. Okey. Pada hari Rabu. Kan Selasa tahu, Selasa Parlimen everything banjir, UN banjir kan. Ini yang hari Rabu. Dekat Bayan Negara ni semua tu. Hari Rabu tu, hujan cuma 45 minit air naik. 45 minutes. Tahu? Kerana apa? Kerana Kuala Lumpur ini, saya cakap terus terang, merupakan bandar lama. Kuala Lumpur ini ialah bandar mix and match. Tahu? Asal ada tanah kosong, pak bangunan naik. Asal tanah kosong, pak bangunan naik. Dia tidak ada perancangan bandar yang teliti. Satu, kerana bentuk muka bumi Kuala Lumpur. Anda kena faham, Kuala Lumpur ini dia tak flat. Kuala Lumpur ini dia tertumpu kepada pertembungan antara Sungai Kelang dan Sungai Gombak dekat Masjid Jamek. That is the center of KL. Itu Kuala Lumpur punya hal. Kita ni Kuala tau. Bila Kuala ni mudah untuk kita terkena banjir sebagainya. Sebab kita Kuala. Kita bukan hulu. Betul tak Iqbal? Tak. Bapak Berry tu bergurau je pasal kencing tu. Korang janganlah ambil serius sangat. Dia kata kencing dia banjir tipu lah. Relax lah. Dah lama. Macam tak biasa kan. Janganlah kecil sangat bang. Marriage ke lah. Relax lah. Dah, relax je. Tenang-tenang kan. Tapi serius Bapak Berry, saya kata kita kena contohnya Selangor lah. Selangor dan Kuala Lumpur. Kita kena do something lah. Tak boleh lah bagi alasan longkang tersumbat, apa pembangunan tak seimbang tu semua jawapan skema. Bertahun-tahun kita dah pelik lah. Soalan kita satu tau Sufi Iqman. Sampai bila? Sampai bila? Yes. Ya. Sampai bila benda itu mesti dijadikan alasan? Sebagai contoh, okey, yang berlaku dekat Kelanggit, yang banjir teruk tu kan. Teruk. Betul. Semua tu. Apa Amirul yang cakap? Oh, laruran apa tu saluran longkang sumbat. Longkang sumbat. And then yang tanah runtuh tu kan. Oh, ada bukan masalah sebab pembangunan Amirul kata bukan sebab pembangunan bukan melampau. Sebab pembangunan. Padahal kita semua tahulah dekat area Kelanggit tu, dekat area tu, pembangunan macam orang gila, tak terurus. Kan? Belum cerita lagi yang ekosistem terganggu akibat daripada reclamation of the land. Nak buat itu, buat ini sebagainya. Betul. Dan benda ni bukannya benda dah bertahun-tahun. Ingat Highland Tower benda sama juga. Yes. Itu juga. Jadi Masa Highland Tower saya nak tanya anda,
Sufi, masa Highland Tower, kejadian Highland Tower tahun 1993, berapa usia anda masa tu? Oi, time tu budak lagi, berhingos lagi. 5 lagi. Ikman, Iman, berapa Iman? Asman, asal tak dengar Asman? Kau punya mikrofon kat atas setting ke apa ni? Kecil lagi. Masa tu dajah-dajah lagi. Masa Highland Tower, umur saya 13 tahun, form 1. Oh, Saya okey. tengok dengan mata kepala benda tu roboh. Saya nampak macam. depan mata kepala saya benda tu roboh. Tu kisahnya. Jadi nak kabarnya kepada anda semua sebagai anak jati Selangor yang membesar di sini kan, membesar siap beranak pinak kat sini semua. This thing has to stop lah sebenarnya. Betul. Sama Sufi. Okey, saya nak bagi tahu, bukan kita tak tanya soalan. Contohnya projek tempatan banjir. Memang ada dalam perancangan, masuk dalam perancangan. Contohnya projek tempatan banjir Lembangan Sungai Buloh ditanya oleh Datuk Dr. Halim Tamuri tahun lepas disebut bahawa daerah Gombak, Petaling dan Kuala Selangor antara fokus utama untuk buat. Tapi problematik. Projek ada 9 projek sakit. Jadi benda tu yang kita nak diakui sendiri oleh Esko Kerajaan Negeri Selangor, Aizam Hashim kata benda ni menjadi satu dilema kepada Kerajaan Negeri sebab mereka dah award projek dan projek kontraktor tak berjaya menyelesaikan projek tempatan banjir yang penting lah, terutamanya di area Sungai Buloh yang Paya Jaras tu kan, banyak banjir, memang kawasan banjir situ. Saya rasa dan juga melibatkan hampir nilaian ke ni 456 juta. Bukan sikit-sikit anak. Projek tempatan banjir ni memang duit ada. Isu sekarang duit kita ada. Kita ada kepakaran juga. Kita ada pengalaman. Bukan pertama kali nak buat tempatan banjir, tapi kenapa sampai sekarang yang latest kali ni 456 juta ni dan juga 9 projek sakit ni terus berlaku. Dan saya rasa ini satu perkara yang cukup kita sedih lah berlaku di negeri Selangor, negeri maju. Dan mana silapnya kita kena akui lah kesilapan itu daripada pihak kerajaan negeri. Bukan nak salahkan kerajaan negeri, tapi realiti dia benda ni kena dipantau lah, projek yang dipantau kan. Bila RTB ni tidak berjaya dilaksanakan sebab RTB ni sepatutnya siap pada April 2024 tahun ni siap. Dan jadi sepatutnya kita dah boleh dah selesaikan isu-isu ni dengan lebih sistematik, tapi yang tidak berlaku. Projek sakit ini telah menyebabkan kerugian lebih besar kepada kita dan menyebabkan inilah kita katakan apa yang berlaku sekarang lah di kawasan Paya Jaras, kawasan inilah Dr. Halim Tamuri kan, lepas Selangor tu banjir teruk, memang sudah kawasan rendah Sungai Buloh. Dan ini kita diminta keseriusan pihak JPS. Mereka ini yang menjadi stakeholder yang memantau. Mungkin orang politik dia sebut-sebut angka je, 1.6 bilion, 4 bilion, tapi execution part tu yang kita bimbang, yang menyebabkan kita rasa satu kelemahan lah daripada pihak kerajaan negeri untuk memantau. Dan orang politik dia bagi senang alasan. Contoh Datuk Seri Amiruddin kata bukan sebab bangunan melampau sebagainya. Saya rasa ni perkara yang tidak patut keluar lah daripada seorang menteri besar. Sedih sebab realiti dia tahu memang kapitalis memang tak berhenti membuat projek pembangunan perumahan di sekitar Lembah Kelang, terutamanya di kawasan suburban lah, contohnya pada Wangsa Maju, Gombak, di kawasan-kawasan ni kan, ECRL dan sebagainya ni menyebabkan lebih ramai lagi orang nak buat pembangunan yang orang kata tidak terurus lah. Ikman, jangan senyap lah, cerita sikit. Ikman aku rasa dia duduk betul-betul dapat kipas dah. Pusing, dia pusing. Betul. Okay. Alright. Okay, dengar Okay, man. Okay. Okay, sorry masuk lambat apa semua. Papa Berry pun ada Alhamdulillah. Cumanya saya mungkin boleh komen dari segi masalah banjir ni. Kita selalu cerita banjir je. Sebenarnya ini adalah pertama mungkin kita boleh sebut sebagai bencana banjir lah kan. Dan bila sebut tentang bencana ni adalah dipanggil benda yang alam yang kita tak boleh nak susun, yang kita tak boleh nak arrange, tak boleh nak manage untuk pada masa yang akan datang. Dia nak datang, dia datang. Pendapat saya sendiri sebenarnya yang memulakan politik terhadap bencana banjir bagi saya adalah Anwar Ibrahim tu sendiri. Bila mana banjir di Kedah, dia cakap dia politik lagi.
Dia nak panaskan lagi ni tapi dia. Aku baru tadi nak slow tonkan Baru nak sopan baru nak sopan. Terus. Baik. Lah mana pergi Iman? Man. Itulah, jangan sebut nama Anwar, kena sepak di sini. Aduh. Tapi